Pada tahun 2010, media melaporkan kehidupan penduduk di kampung orang asli Pasir Salam yang sangat daif, terutamanya bekalan air bersih, elektrik dan jalan betar. Tahun ini, tahun 2022, selepas 12 tahun, apa yang berubah? Mujur ada dua lombong. Dua lombong itulah yang menjadi sumber utama untuk minum, mandi dan juga cuci baju. Wartawan Asra Awani Firdaus Azil turun ke kampung orang asli Pasir Salam untuk mendengar dan melihat sendiri masalah yang berlarutan sejak sekian lama ini. Lokasinya hanya 30 km dari Johor Bahru. Bukan jauh sangat dari bandaraya yang gah itu. Ada sesuatu yang tidak kena. Entahlah, mungkin ada yang tak buat kerja. Untuk berlaku adil, hasil amatan saya, memang ada bekalan elektrik dan rumah tidaklah begitu daif. Jalan masuk ke kampung bertar. Tapi yang peliknya, ketika era semua orang mabuk kuasa, orang kampung ini masih berjuang mengharapkan bekalan air bersih. Benar, mereka masih bergantung kepada air lombong dan mereka tiada pilihan. Macam struktur pembangunan masih tertinggal kampung kita ni. Banyak betul tertinggal. Kau tengok kat sana macam-macam tertinggal. Semuanya orang buat sendiri. Cakapnya tak ada yang orang nak tolong kita lah. Orang luar kita ni tak ada orang nak tolong. Macam mana terkapai-kapai kita ni. Undi pilihan raya ada, tapi tak ada tengok. Bila time menang tak ada tengok. Turun padang tak ada. Ambil sumber air mandi semua kat sini. Tengoklah, kotor kan, nampak tuan? Nampak kotor tak? Nampak kan? Tak bersih kan? Macam mana tu? Kalau kau minum tu macam mana rasanya tu? Itulah. Juga ada di kawasan dalam pun ada juga? Ada. Bahagian pedalam bukan sini nampak kotor. Sana lagi penuh kotor. Yang nak bersih ni tak ada. Nak bersih ni tak ada. Orang semua cakap janji je. Lepas janji tak ditunai. Tinjauan Asra Awani mendapati ada dua lombong besar yang merupakan sumber air untuk penduduk di kampung tersebut. Kualitinya amat meragukan. Beberapa penduduk lain turut memberitahu pengurusan sisa buangan dari ladang kelapa sawit yang mengelilingi lombong tersebut juga merupakan antara faktor lombong ini mungkin tidak selamat untuk dijadikan sumber minuman. Dan satu lagi masalah membimbangkan penduduk, akses pendidikan untuk anak-anak mereka. Jarak antara kampung dengan sekolah yang terdekat, iaitu Sekolah Kebangsaan Pancor, sejauh 2.5 km. Tetapi kalau menaiki bot menyeberangi Selat Tebrau. Kalau perjalanan melalui laluan darat, jarak dari kampung ke sekolah ialah 65 km atau perjalanan sejam 45 minit berbanding perjalanan laluan laut yang mengambil masa 30 hingga 45 minit. Kalau hujan atau apa, budak-budak kita tak sekolah. Nanti kalau ribut pun sama juga tak sekolah. Keadaan gelora. Macam mana nak pergi sekolah budak-budak kita? Kan kita fikir nyawa yang budak-budak. Budak-budak ni akan datang ni, kita tak tahu boleh jadi apa kan. Kita ni galakkan budak-budak kampung kita. Sekarang tengok JT tu. Macam mana jambatan tu? Tengok jambatan tu nak turun pun seksa tu. Alternatif yang ada, kata Tok Batin Laili, ialah Sekolah Kebangsaan Sungai Tiram yang terletak kira-kira 10 km dari kampung Pasir Salam. Kita fikir pasal nyawa. Kalau tengah lambut ni macam mana? Budaknya bukan satu. Nak ambil yang mana satu? 20 orang. Mana nak satu nak diterpa? Kalau cakap, kalau band tak ada masalah. Kalau sekumpul aja. Kalau ini, pececeh sana, pececeh sini. Mana nak dikutip tu? Tu masalahnya. Dari sini nak ke sekolah berapa lama? Dalam 40 minit, 45 minit. Kalau laut baik lah. Kalau lautnya baik. Kalau macam ni, tak pergi kita gelombang ni. Tadi kita tengok, jalan pelan sikit dah basah. Mencicik ya, tak pergi budak tu. Kita ingat macam ni, basah tak pergi lah. Lagi musim hujan, langsung tak pergi. Nak tingkatkan pendidikan, nak naikkan taraf orang asli, tak sampai. Asra Awani berkesempatan bertemu dengan pengasas Koperasi Pembangunan Orang Asli dan aktivis orang asli Malaysia, Ramesh Arumugam Chettiar. Tegas aktivis orang asli itu, ketika Malaysia menghampiri usia 65 tahun kemerdekaan, kemudahan asas seperti bekalan air sepatutnya tidak lagi menjadi isu. Wakil rakyat ni boleh bawa isu ni ke sidang DUN.
mungkin permasalahan ni boleh selesai. Tapi kalau wakil rakyat tu tak pernah jenguk sekalipun, macam mana kerajaan negeri atau kerajaan pusat akan tahu masalah di sini? Saya dah buat sidang media 2019 di sini, isu air, yang mana ada satu universiti di Singapura yang memanggil saya bersyarat berkenaan isu air untuk mereka mengeluarkan dana dalam penyediaan air terawat. Kalau kita di Malaysia sanggup ke Afghanistan untuk membantu orang-orang yang kita tak kenal, kenapa satu negara yang bukan negara kita nak keluar dana untuk membantu masyarakat pribumi? Beliau berkata jika seseorang wakil rakyat itu benar-benar ikhlas, maka isu ini sepatutnya sudah pun dibincangkan dalam sidang Dewan Undangan Negeri bertujuan untuk mencari penyelesaian. Masyarakat pribumi negara ni ialah orang asli dan asal. Tetapi kenapa mereka dianaktirikan? Walau pendatang pun kita jaga begitu baik, orang asli di sini cukup mendukacitakan hidup mereka. Dewan Undangan Negeri Tiram di bawah Parlimen Tebrau merupakan antara kerusi yang mempunyai jumlah pengundi berdaftar tertinggi di Johor, iaitu 105,707 orang. Pada pilihan raya negeri Johor kali ini, Don Tiram bakal menyaksikan saingan 7 penjuru antara calon Parti Keadilan Rakyat Gopala Krishnan, Perikatan Nasional Dr. Karim Draman, Barisan Nasional Azizul Bachok. Turut memberi cabaran ialah calon Parti Pejuang Tanah Air Datuk Abdul Aziz Harun, Parti Bangsa Malaysia Muhammad Azmi Ali dan 2 orang calon bebas, Bala Sundaram Perumal dan Jaya Sangkar Jaraman. Laporan Firdaus Azil untuk Astro Awani.